Hasan Karim sifatkan hantaran FB Najib Razak sebagai kesalahan jenayah kerana menghina mahkamah. Bekas pemimpin Bersatu beri amaran, titah adendum boleh bawa kepada krisis perlembagaan. Ketua Penerangan GRS beritahu cadangan undang warisan sertainya belum dibawa ke perbincangan kepimpinan. PM Anwar mahu GLIC dan GLC main peranan bagi perkasa pembangunan ekonomi. Menteri Luar Singapura tegaskan isu RCI merupakan hal dalaman Malaysia. Dan PDRM terima 182 laporan terhadap Hanayuh berkait isu sensitiviti agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyifatkan hantaran di akaun Facebook bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai kesalahan jenayah kerana menghina mahkamah. Menerusi laporan Malaysia Kini, wakil rakyat PKR itu yang juga seorang peguam berkata, hantaran tersebut bersifat fitnah dan bertujuan untuk mencemarkan nama baik mahkamah dengan mewujudkan skandal yang memberi kesan negatif terhadap sistem kehakiman. Berdasarkan bacaan kepada tulisan itu, beliau menyimpulkan tulisan tersebut adalah satu kesalahan di bawah kanun keseksaan kerana memfitnah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Malaysia dan Mahkamah Persekutuan yang telah membicarakan Najib Razak dalam kes SRC International Sdn Bhd. Terdahulu muncul satu hantaran di Facebook Najib yang mengkritik hakim perbicaraan SRC International Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam apa yang kelihatan sebagai usaha untuk menafikan sabitan awal kesalahan Najib. Tulisan tersebut adalah satu kesalahan di bawah kanun keseksaan kerana memfitnah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Malaysia dan Mahkamah Persekutuan yang telah membicarakan Najib Razak dalam kes SRC International Sdn Bhd. Dalam kenyataannya, Hassan berkata, para hakim Mahkamah Rayuan dan kemudian hakim-hakim Mahkamah Persekutuan telah sebulat suara mengekalkan keputusan Nazlan di Mahkamah Tinggi. Muhammad Faiz Naaman yang juga bekas pemimpin Bersatu memberi amaran bahawa titah adendum Najib Razak didakwa boleh membawa kepada krisis perlembagaan. Faiz yang menyertai PKR berkata, itu kerana titah yang dikeluarkan membangkitkan beberapa isu. Sekiranya dikuatkuasakan, titah adendum itu akan menjadi duluan bahawa banduan elitis diberi layanan istimewa dalam mengurangkan hukuman melalui titah istana tanpa melibatkan lembaga pengampunan dan peruntukan perlembagaan. Sebelum ini, Peguam Kanan Persekutuan memberitahu Mahkamah Rayuan bahawa titah adendum itu yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, tidak dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 29 Januari 2024. Kedua, Faiz berkata, memandangkan ia boleh menjadikan tahanan rumah sebagai pilihan utama bagi banduan elit walaupun jenayah mereka berat. Ia membawa kepada persepsi bahawa undang-undang Malaysia adalah berat sebelah. Kesimpulannya, pelaksanaan titah adendum itu mampu menimbulkan krisis perlembagaan baru di negara, terutamanya jika pelaksanaannya melibatkan banduan elitis yang mempunyai kepentingan politik tertentu di samping kepentingan peribadi para pemegang taruhnya. Ketua Penerangan Gabungan Rakyat Sabah GRS, Janiston Bangkuai memaklumkan cadangan mengundang warisan sertai parti itu belum dibawa ke perbincangan kepimpinan gabungan mahupun Parti Bersatu Sabah PBS. Menurutnya, GRS mengalu-alukan idea menyatukan parti tempatan namun terdapat proses yang perlu diteruti. Beliau mengulas cadangan Ketua Pemuda PBS, Christopher Mandud, yang mempelawa warisan memohon sertai GRS secara rasmi jika serius bekerjasama. Beliau turut menyifatkan cadangan itu sebagai tidak mencerminkan pendirian rasmi GRS. Janiston berkata demikian susulan pertanyaan daripada penyokong GRS dan PBS yang mahukan penjelasan mengenai pendirian parti berhubung perkara itu.
Pihaknya menghargai untuk mengukuhkan rangka kerja politik Sabah, tetapi pihaknya menggesa penyokong dan orang ramai untuk mengelak membuat kesimpulan berdasarkan pendapat individu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk memainkan peranan utama bagi memperkasakan pembangunan ekonomi Bumiputera. Katanya dalam satu hantaran Facebook, beliau memberi cabaran kepada ketua-ketua GLIC dan GLC untuk mengemukakan cadangan bernas dan menggerakkan prakarsa terkait pembangunan ekonomi Bumiputera. Menteri Kewangan itu juga berkata, mesyuarat Majlis Ekonomi Bumiputera MEB yang pertama tahun ini membincangkan pemerkasaan syarikat Bumiputera dalam perolehan kerajaan. Katanya, MEB berperanan sebagai platform utama memantau keberkesanan pelaksanaan Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 Putra 35. Perdana Menteri melancarkan Putra 35 pada Ogos tahun lalu yang bertujuan mengangkat darjat dan martabat Bumiputera agar sejajar dengan aspirasi ekonomi madani. Jawatankuasa Teknikal Bersama Malaysia Singapura mengenai pelaksanaan penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan MSJTC kekal menjadi platform penting bagi kedua-dua negara untuk membincangkan isu berlarutan secara konstruktif. Menteri Luar Singapura Vivian Balakrishnan berkata, MSJTC ditubuhkan Malaysia dan Singapura susulan penghakiman ICJ untuk menyelesaikan isu dua hala berlarutan berkaitan kawasan itu termasuk penetapan sempadan maritim. Kedua-dua Perdana Menteri bersetuju untuk terus membincangkan isu berlarutan secara konstruktif. Beliau menegaskan RCI merupakan hal dalaman Malaysia dan tidak seharusnya menjejaskan hubungan baik dua hala antara Singapura dan Malaysia. Jurucakap Kementerian Luar Singapura MFA dalam respons kepada pertanyaan media pada Januari 2024 sebelum ini menyatakan bahawa RCI adalah hal dalaman Malaysia. Balakrishnan berkata, Singapura Malaysia mengumumkan komitmen mereka menerima dan mematuhi keputusan ICJ yang bersifat muktamad dan mengikat kedua-dua negara. Polis Diraja Malaysia menerima 182 laporan dibuat terhadap Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang didakwa berhasrat memurtadkan umat Islam dan mengubah Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Perkara itu disahkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Rusdi Muhammad Isa pada Rabu. Katanya, jumlah keseluruhan laporan adalah sebanyak 182 telah diterima dan sebanyak 59 rakaman percakapan telah direkodkan. Manakala keterangan Hannah masih belum diambil. Pada 3 Januari lalu, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Azri Akmar Ayub menyatakan polis akan merekod keterangan Hannah dalam masa terdekat berhubung isu tersebut. Sebelum ini, media melaporkan beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Malaysia Perkid dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM tampil membuat laporan polis terhadap Hannah. Laporan polis dibuat di IPD Dang Wangi dalam usaha mereka menggesa Kementerian Dalam Negeri KDN mengharamkan buku Hannah Yeoh berjudul Becoming Hannah, A Personal Journey yang disifatkan sebagai bahaya dan mengancam keselamatan negara. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.